لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. كيف حالكم؟ كيف حالكم جميعا؟ Okey, sihat semua? Okey, sekarang ni kita ada dalam berapa ya? 1, 2, 3. Dalam 9 orang lah, 10 lah. Okey. Kita ada 10 orang, sihat alhamdulillah. Masa al-khair, selamat petang. Baik. Jadi kita akan mula lagi dalam seminit lagi. Tunggu lagi sekejap untuk sahabat kamu masuk. Okey, baik. Untuk yang belum isi kehadiran, sila isi dahulu kehadiran di grup WhatsApp. Okey, sebelum pukul 2 nantilah, sebelum habis kelas. Cuma sekarang ni yang mana siapa-siapa yang ada kat sini dalam 10 orang ni, ambil dahulu, buka dulu buku teks bahasa Arab. Okey. Buka dulu buku teks bahasa Arab pada muka surat 113. Dan juga buku nota. Jadi kalau buku nota ni mudahlah. Apa-apa nota penting, isi penting, terjemahan ke yang Ustaz Azhar akan maklum selepas ni, awak boleh tulis terus dalam buku teks dan dalam buku nota awak sendiri. Okey, jadi atamanna antakuna fi sihatin wa afiyatin jayidan, insya-Allah. Dan Ustaz Azhar harap semuanya dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang baik, walaupun dalam keadaan situasi pandemik yang semakin mengganas ni kan. Hampir 20,000 dah. Hampir 20,000. Semalam Ustaz Azhar baru dapat vaksin Pfizer. Ustaz Azhar baru dapat vaksin, alhamdulillah lah, untuk dos pertama. Dan orang kata biasanya kalau untuk dos pertama ni, suntikan vaksin ni, dia ada kesan sampingan dia, berbeza pada setiap tubuh badan masing-masing lah. Macam Ustaz Azhar cocok pukul 1 semalam. Malam tadi tu rasa pada ni cik birik. Cik birik, nak demam pun ada. Tu antara kesan lah sampingan untuk vaksin ni. Dan Ustaz Azhar pun dimaklumkan jugalah oleh doktor kat sana, kalau untuk cocok vaksin ni, dia memang ada kesan sampingan sampai 5 hari. Sampai 5 hari. Jadi untuk awak semua ni belum lagi dapat vaksin, insya-Allah Ustaz Azhar dengar akan datang kan? Akan dapatlah untuk lingkungan umur awak ni. Okey, baik. Qabla nabda muhadarah al-yawm, hayya naqra'ud du'a. Dan sebelum kita mula kelas kita pada tengah hari, pada petang ni, marilah kita semua buka kelas kita dengan membaca doa sebelum belajar. Okey, sebelum ni, sebelum kelas tadi, Ustaz Azhar ada paparkan 2 video lah. Untuk sahabat kamu yang terlewat masuk tu, tak sempat nak tengok video tu. Yang dah masuk, Ustaz Azhar ada paparkan 2 video. Pertama ialah video berkenaan dengan berkenaan dengan negara yang sedang berperang lah, terutamanya di Palestin, di Gaza kan. Macam mana orang kata penjajah, kita panggil penjajah lah. Okey, penjajah ni cuba merampas negara mereka sendiri. Okey, terutamanya masa baru-baru ni kan, peristiwa peperangan di Gaza tu, okey, di Palestin. Macam mana Israel dia cuba nak rampas. Okey, kemudian video yang kedua berkenaan dengan kun anta. Tu berkenaan dengan apa tu? Berkenaan dengan cuba jadi diri sendiri. Cuba jadi diri sendiri. Tak perlu pun ikut jejak orang lain. Maksudnya, kalau awak nak jadi diri awak sendiri tu, awak kena usaha. Nak ikut jejak orang lain boleh. Tapi awak kena lebih lagi usaha untuk diri awak supaya berjaya. Macam kita belajar jugalah untuk yang sekarang ni. Kalau kita nak berjaya, kita kena usaha. Kita kena jadi diri sendiri. Tullabi jami'an fi usbu'il madi fi muhadarah madi darasna an maudu' irhamu turhamu. Kita telah belajar mengenai tajuk irhamu turhamu.
iaitu kasihanilah, kasihanilah. Pada bab al-kalimat. Al-kalimatu iaitu perkataan. Wayan qasimu al-kalimatu ila kismaini. Dan terbahaginya perkataan ni kepada dua. Pertama, isim, iaitu kata nama. Dan yang kedua, al-fi'lu, iaitu kata kerja. Okey. Kemudian darasna an at-tawakib, iaitu rangkai kata. Rangkai kata. Okey, al-an Ustazah nak iftah kitabakum, buka buku teks bahasa Arab masing-masing dan juga buku nota. Okey, dan juga buku nota. Okey. Untuk buku teks, cuba buka muka surat Safhah Mi'ah wa Thalathata Ashar, iaitu pada muka surat 113. Pada muka surat 113. Baik, Tullabi jami'an, hal antum musta'idun? Okey, adakah kamu semua dah bersedia? Okey, kita akan masuk dahulu yang pertama, iaitu ma hiya at-tarakib. Apa itu at-tarakib? Okey, dalam bahasa Melayu dipanggil at-tarakib ini sebagai rangkai kata. Sebagai rangkai kata. Manakala dalam bahasa Arab, at-tarakib disebut sebagai ungkapan atau istilah yang mana dia terdiri daripada dua kalimah. Terdiri daripada dua kalimah. Wayan qasimu at-tarakib ila kismaini. Dan at-tarakib ini, rangkai kata ini terdiri daripada dua bahagian. Okey. Pertama ialah tarkibul idafi. Tarkibul idafi. Dan yang kedua iaitu tarkibun na'ti. Tarkibun na'ti. Yang ada nota boleh tulis. Okey, pertama ialah tarkibul idafi, iaitu rangkai kata sandaran. Rangkai kata sandaran. Dan yang kedua tarkibun na'ti, iaitu rangkai kata adjektif ataupun dipanggil sebagai sifat. Okey, lepas ni kita akan belajar dengan lebih jelas apa itu tarkibul idafi dan tarkibul na'ti. Okey, pertama ialah tarkibul idafi. Tarkibul idafi. Okey, tarkibul idafi ini, okey, pertamanya ialah isim. Okey, boleh nampak ya. Isim dengan isim. Isim dengan al-isim. Al-ismu ni. Okey. Pertama ialah isim ni tiada alif lam. Dan yang kedua al-isim, al-ismu ni dia ada alif lam. Okey. Dan kedua-dua ni adalah kata nama. Isim iaitu kata nama pertama dan al-ismu iaitu kata nama yang kedua. Okey, macam mana kita nak kenal tarkibul idafi ni? Macam mana kita nak bezakan antara tarkibul idafi dan juga tarkibu na'ti? Okey, pertama ialah dikata isim yang pertama ni iaitu kata nama. Okey, dia tiada alif lam. Tiada alif lam. Dan dipanggil sebagai mudhaf. Dan dipanggil sebagai mudhaf. Okey, contohnya apa dikata? Contohnya asasu. Asasu. Okey, ada tak alif lam? Perkataan pertama ni ada ke tak alif lam? Tak ada. Tak ada. Tiada alif lam. Asasu tiada alif lam di hadapan. Dan di depan ni dia akan dipanggil sebagai mudhaf. Manakala yang kedua ini, kata nama kedua, okey, ada alif lam. Ada alif lam. Okey, sebelum tu yang pertama tadi ni, kata nama pertama, okey, kata nama pertama tiada alif lam, dia pastikan wajib tiada alif lam. Memang tiada alif lam. Wajib tiada alif lam. Manakala untuk kata nama kedua, okey, kadang-kadang ada alif lam,
dan kadang-kadang tiada alif lam. Maksudnya apa? Maksudnya tak wajib. Tidak wajib ada alif lam. Okey. Okey, untuk kata kedua ni Ustazah ulang. Dia kadang-kadang ada alif lam dan kadang-kadang tiada alif lam. Dan dipanggil sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Okey, contohnya apa dikata? Contohnya al-baiti. Al-baiti iaitu rumah. Dan wajib bagi kata nama kedua ni di belakang ni. Okay, yang Ustazah bulat ni iaitu di belakang huruf yang paling belakang ni. Yang paling belakang ni dia kena kasrah iaitu baris bawah. Okay, wajib. Untuk kata nama pertama tadi wajib tiada alif lam. Manakala untuk kata nama kedua wajib huruf di belakangnya dia kena kasrah iaitu baris bawah. Okey, boleh faham tak? Okey, contohnya dikata asasu ini tiada alif lam. Okey, tiada alif lam. Manakala al-baiti kadang-kadang boleh jadi ada alif lam dan kadang-kadang boleh jadi tiada alif lam. Dan huruf di belakang sekali wajib baris bawah. Al-baiti. Al-baiti. Okey. Kemudian gabungan di antara mudhaf iaitu asasu tadi. Okey, contohnya asasu. Asasu ni maksudnya perkakas. Gabungan antara mudhaf dan juga mudhafun ilaih. Kata nama pertama dan kata nama kedua dia akan menghasilkan tarkib. Tarkibul idhafi. Asasul baiti. Asasu kata nama pertama kena tiada alif lam. Wajib tiada alif lam. Manakala mudhafun ilaih kata nama kedua al-baiti dia kadang-kadang ada alif lam, kadang-kadang tiada alif lam. Dan huruf di belakangnya wajib baris bawah. Okey. Fahim tu amla setakat ni? Faham ke tidak? Jelas? Wadih? Okey, jelas. Alhamdulillah. Okey. Summa. Kemudian contoh yang kedua. Kalau awak tengok dalam buku teks awak sendiri, ada perkataan ta'amukum. Ta'amukum. Okey? Iaitu makanan kamu. Ta'amukum iaitu makanan kamu. Okey. Ta'amukum ni adalah gabungan di antara kata nama dan juga domer. Okey, contohnya apa? Okey, ta'amukum ni, asal dia perkataan ta'amu. Okey, perkataan ta'amu. Makanan. Ta'amu. Okey. Zaid tambah dengan antum iaitu domer. Domer itu apa? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna yang awak dah hafal, yang awak dah belajar sebelum-sebelum ni. Okey. Ta'amu iaitu kata nama. Asal daripada ta'amukum, perkataan asal dia iaitu ta'amu. Zaid dengan antum iaitu domer. Fatakuna maka jadilah ta'amukum. Okey. Kesemuanya adalah kata nama. Okey. Contoh yang kedua iaitu asasuhum. Perkakas kamu. Okey, asasuhum. Okey. Contohnya apa? Okey, asasuhum asal dia adalah daripada perkataan asasu. Asasu, perkataan asal dia asasu. Okey. Dan Zaid dengan hum. Okey. Zaid dengan hum. Mereka. Okey. Maka jadilah asasuhum. Maka jadilah asasuhum. Okey. Perkataan asal dia asasu dan tambah dengan domer iaitu hum, maka jadilah asasuhum. Dan perkataan bagi antum dan juga hum ni, okey, antum dan juga hum ini adalah dipanggil sebagai domerul muttasil.
iaitu domain yang bersambung. Bersambung ta'amukum. Kum ni. Mim di belakang ni dan juga asasuhum. Mim di belakang ni. Asasuhum. Okey. Wadih? Jelas? Okay, kemudian kita masuk kepada tarkibun na'ti. Tarkibun na'ti. Okey, tarkibun na'ti ni kalau awak tengok perbezaan dia, pertama ialah al-ismu. Al-ismu dan yang kedua ialah al-ismu. Okey. Tarkibun na'ti ni, okey, untuk kata nama pertama, okey, kata nama pertama iaitu al-ismu ni, okey, dia kena ada alif lam. Kata nama pertama dia kena ada alif lam. Manakala al-ismu, kata nama kedua, dia kena ada juga alif lam. Maksudnya apa? Okey, maksudnya kalau yang pertama, kata nama pertama ni yang depan ni ada alif lam, maka kata nama yang kedua akan ada juga alif lam. Dan sebaliknya, kalaulah di depan ni tiada alif lam, maka di belakangnya juga kena pastikan tiada alif lam. Mudah kata dia ni saling ikut satu sama lain. Saling ikut antara satu sama lain. Contohnya, kata nama pertama iaitu al-adawatu. Al-adawatu iaitu peralatan. Okey, al-adawatu. Okey, dan kata nama kedua iaitu al-madrasatu. Al-madrasatu iaitu sekolah. Okey, kenapa Ustazah bulat di belakang ni? Huruf ta dan juga huruf ta di belakang ni, kenapa Ustazah bulat? Okey. Pertama kita kena tahu bahawa kalau untuk tarkibun na'ti ni, kata nama pertama kalau dia ada alif lam, maka di belakang kena ada alif lam. Okey, seperti contoh ni lah. Al-adawatu, al-madrasatu, perkakas rumah. Okey, kemudian yang kedua, cara nak kedal untuk tarkibun na'ti ni, baris di belakang. Huruf di belakang sekali tu, baris dia kena sama. Baris dia kena sama. Okey, contohnya kalau kat sini kita nampak, okey, pelajar-pelajar boleh nampak. Al-adawatu, al-madrasatu. Baris apa di belakang tu? Baris apa di belakang? Siapa boleh sebut? Di belakang tu baris apa? Baris dhammah. Baris depan. Al-adawatu, baris dhammah. Kalau depan ni muzakkar, belakang dia kena juga muzakkar. Kalau nak kenal kalau tarkibun na'ti ni, dia saling ikut lah. Kata nama di depan dia kena sama dengan kata nama di belakang. Ada alif lam, kena belakang pun kena ada alif lam. Di depan tiada alif lam, di belakang pun tiada alif lam. Kalau di depan tu muzakkar, maka di belakang juga adalah muzakkar. Kalau di depan tu muannas, maka di belakang juga kena muannas. Okay, contohnya apa Ustazah bagi yang lain? Al-ka'katu. Al-ka'katu iaitu kek. Al-ka'katu al-lazizatu. Al-ka'katu al-lazizatu iaitu kek yang lazat. Di belakang tu awak akan nampak di belakang tu baris dia sama. Huruf di belakang pada kedua-dua kalimah tu adalah pada baris yang sama. Contohnya al-adawata, maka di belakang al-madrasata. Dia kena ikutlah. Kalau di belakang, di depan tu huruf paling belakang di fathah, baris atas, al-adawata, maka yang kedua, kata nama kedua dia kena baris atas. Dan kalau yang ke depan tu, kata nama pertama tu dia baris bawah, kasrah, al-adawati, maka yang kedua ni jadi al-madrasati, baris kasrah jugalah, baris bawah. Okey.
Okey, maka kata gabungan di antara kata nama dan juga kata adjektif dan kata nama ni iaitu kata nama pertama dan kata nama kedua, maka dia akan menghasilkan tarkibun na'ti, iaitu al-adawatu al-madrasatu, iaitu peralatan sekolah. Okey, boleh faham? Wadah? Fahim tu amla? Atau nak suruh Ustazah ulang kat mana-mana? Ada? Selepas ni, sebelum kita habis kelas ni, Ustazah ada sediakan satu kuis lah. Kita akan buat kuis ni secara live. Hal indakum aswal? Okey, tak ada? Okey. Okey, sekarang ni Ustazah akan share satu link untuk kuizi. Okey. Ustazah akan share pada kelas lah, grup kelas kamu sendiri, dan cuba masuk dahulu. Okey, cuba masuk dahulu, tekan je link tu, link quizy yang Ustazah akan bagi nanti, dan pastikan tulis nama sebenar, tulis nama masing-masing. Ustazah, dia kata invalid game code. Yang terbaru tu ke? Ustazah yang bagi awak buka kat mana tu? Yang dekat Google Meet ni? Dekat mesej ada? Invalid pula. Sekejap. Cuba masuk sekali lagi sebab ada je sahabat kamu yang dapat masuk ni. Mazatu dengan Akib dah boleh masuk dah. Okey, lagi Amirah pun dah masuk dah. Okey, Husna boleh masuk tak? Akish. Okey. Okey, dah. Okey, semua dah ada kan? Okey, dah masuk belaka. Kita cuba jawab Jadi tahniah untuk Mazatu Maisarah, Akilah dan juga Nakib. Senang ke susah soalan tadi? Sahlun atau susah? Senang tak? Senang je kan? Semua dah ada dalam buku. Akilah Sofia kata senang je Ustazah. Senang je kan? Okay, tak apa, lepas ni insyaAllah kita akan cuba buat pelbagaikan lagi game secara live ataupun Ustazah share je dalam grup Telegram kita. Jadi sebelum kita tamatkan kelas kita pada tengah hari ni, petang ni, sukanya Ustazah nak ulangkan yang topik kita pada hari ini ialah tentang at-tawaqib, yang mana dia terbagi kepada yang qasimu ila kismaini. Pertama iaitu tarkibul idafi dan yang kedua tarkibun na'ti. Tarkibul idafi dan juga tarkibun na'ti. Okey. Jadi saya rasa setakat ini sahaja untuk kelas kita pada petang ni. Okey, terima kasih kepada semua yang sudi masuk kelas melalui Google Meet. Okey. Jadi kita tutup kelas kita dengan membaca Furqan Al-Fatihah. Tayyib, hadza faqat minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah.